apabila kita melakukan amalan tetapi amalan itu tak diterima oleh Allah, maka kita memanjatkan kepada Allah agar menerima segala amalan kita, baik daripada tahajud kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, termasuk juga salat jamaah fardu subuh yang dilakukan oleh kita. Sehingga Nabi SAW menyatakan, kalaulah diketahui kelebihan salat subuh secara jamaah, la atauhuma wala habwa, maka kita akan mendatangi orang yang tahu kelebihan salat isyak berjamaah dan subuh berjamaah itu, maka manusia akan merangkak-rangkak, la atauhuma walau habwa, datang merangkak-rangkak untuk mendapatkan pahala salat fardu subuh berjamaah dan juga salat isyak secara berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada yang datang merangkak, ada tak ada ya. Kita datang elok naik motorkar, naik motor ya, dalam keadaan yang cukup selesa, berjalan kaki, maknanya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, Merenam Abdul Jabbar, cakap ustaz sikit pagi ni ya. Nama saya Abdul Jabbar bin Abdul Qahar. Saya kira ini kali kedua saya hadir di masjid Padang Katong ni, Masjid Al-Arifin Padang Katong, di atas jemputan program Jaib Imarah Masjid ya. Jadi bulan ni juga adalah bulan yang kedua saya dalam program Imarah Masjid, dan insya-Allah pada minggu ini ataupun dalam ekspedisi ini saya akan berkongsi tentang kisah para sahabat, khususnya yang berkaitan dengan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang diberikan berita gembira tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang lainnya, 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Semalam saya dah kongsi sedikit, tuan-tuan boleh ikut yang semalam. Dia punya muqaddimahnya semalam lah. Kemarin. Orang sini kata kemarin lah. Semalam ke kemarin? Semalam juga lah. Kalau malam, semalam. Jadi semalam saya di Masjid Padang Besar Utara, iaitu Masjid Salahuddin Ayyubi. Tuan-tuan boleh ikut Suara Sunnah. Dia ada live dia dan masih direkod lagi tentang muqaddimah saya, al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Mungkin sebahagian kita sudah biasa mendengar tajuk ini, anggap sebagai satu reviewing, anggap sebagai satu flashback. Kalau ini kali pertama kita mendengarnya, maka berikan perhatian supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Siapa dia sahabat yang diberikan berita gembira tentang syurga Allah? 10 orang sahabat tu. Cuma tajuk saya pagi ini lebih spesifik. Salah seorang daripadanya adalah Uthman bin Affan. Pagi ini 10 orang sahabat tu siapa? Yang pertama sekali, sahabat 4 tu, yang agung tu, Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakrin, kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dan juga Ali bin Abi Talib. Itu yang 4. Kemudian diikuti yang 6. Siapa dia yang 6? Antaranya Talhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, lagi Ubay, Az-Zubair bin Al-Awwam, Zubair bin Awwam, dan yang terakhir Sa'id bin Zaid. Ini 10 orang. Mana datang ni? Bilakah Nabi memberikan berita gembira itu? Ada beberapa riwayat hadis
yang menyatakan tentang hal itu, antaranya dalam Musnad Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Tirmizi, ketika mana Nabi SAW menyatakan, memberi isyarat kepada 10 orang ini. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah. Nabi kata, Abu Bakar masuk syurga. Wa Umar fil jannah. Umar masuk syurga. Uthman fil jannah. Ali fil jannah. Talha fil jannah. Wa Zubair fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Nabi sebut, Nabi beri isyarat. Bayangkan para hadirin, Nabi sendiri sebut. Gembira tak para sahabat? Gembira. Mereka menerima tawaran Nabi itu dengan hati yang cukup gembira dan terus berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lah, kalau ada orang habaq kita masuk syurga, macam mana agama? Kan? Confirm masuk syurga lah. Pakat tak main masjid lah, dah confirm masuk syurga. Jenis kita lah, yang jenis tak kuat iman. Sahabah, para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in, meluru mereka. Mereka lah yang duduk di hadapan saf salat. Mereka lah yang selalu di hadapan ketika bersama dengan Nabi SAW. Mereka lah yang paling hadapan ketika berada di medan pertempuran, kerana diberikan khabar gembira tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis. Ada beberapa hadis yang lain juga yang Nabi memberi isyarat depan-depan. Depan-depan Nabi habaq kata dia masuk syurga. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat. Abu Musa ada saya sebut tak tadi? Ulama malah hadis tak menyatakan tentang Abu Musa termasuk daripada 10 yang diberikan berita gembira masuk syurga ni. Tapi dia dengar Nabi habaq dekat sahabat lain dia masuk syurga. Agak-agak kalau kita lah macam tu, macam mana agama Nabi sebut orang lain masuk syurga, tiba-tiba nama sahabat ni tak ada. Abu Musa Al-Asy'ari. Ianya berlaku di Bi'ru Aris ketika Nabi tengah rehat di pondok. Di Bi'ru Aris ada orang kata apa, warning. Dan kawasan Bi'ru Aris itu masih lagi dijaga hari ini. Dulu tak apa jagalah ni. Bila ramai orang sudah mula menjejaki mana sirah-sirah Nabi SAW, khususnya di Madinah Al-Munawwarah, hari ini tempat tu dijaga semula. Sebab apa? Nak tengok mana sirahnya dan tabarrukan bi Rasulillah sallallahu alaihi, bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya di Quba, Bi'ru Aris nama tempat tu, Telaga Aris. Aris ataupun ada beberapa nama lah. Dekat dengan Quba. Quba Masjid Quba ni masjid yang pertama didirikan dalam Islam. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi ketika Nabi berada di situ di Bi'ru Aris, Abu Musa dia bertindak sebagai security guard, duduk kat depan. Jadi siapa nak masuk dalam pondok tu dia kena lintas Abu Musa dululah. Jadi yang nak jumpa dengan Nabi SAW antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Dia minta izin nak masuk jumpa Rasulullah. Tanya, boleh aku masuk ni? Rasulullah dekat dalam. Fasta'zana lahu. Kemudian Nabi kata dekat Abu Musa, "Idzin lahu wa basyarahu bil jannah." Izinkan Abu Bakar masuk dan berikan khabar gembira dia masuk syurga. Lepas itu pula Umar nak masuk jumpa Rasulullah. Nabi kata, "Idzin lahu wa basyarahu bil jannah." Izinkan dia masuk dan dia akan masuk syurga.
kemudian pula Uthman, kemudian juga Ali. Nabi kata, "Idzillahu wa basyarahu bil jannah." Izinkan dia masuk kerana mereka juga akan masuk syurga Allah. Para hadirin rahmati Allah, ini antara isyarat yang cukup jelas tentang khabar gembira kepada para sahabat yang bakal dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari ini saya nak kongsi salah seorang daripadanya, iaitulah Uthman bin Affan. Kenapa saya bawa tajuk ni? Supaya kita nak sama-sama, khususnya Karyah Padang Katong ni, ahli Karyah Padang Katong, sama-sama kita mendekati para sahabat, banyakkan pembacaan, banyakkan penyelidikan, supaya kita dapat mengikut sama-sama amalan para sahabat, amalan mereka, kerja buat mereka. Dan mereka ni golongan yang confirm yang Nabi berikan jaminan masuk syurga. Kita pun nak jejak mereka, supaya kita juga boleh paling tidak bersama dengan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Uthman ibn Affan bi Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama Uthman bin Affan ni, orang Arab ni dia cukup jaga silsilah. Kita ni orang Melayu tak tahulah, paling tinggi dekat mana boleh sebut. Silsilah orang Arab dia jaga. Uthman ibn Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Maknanya dia ada pertemuan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdul Manaf, keturunan Banu Abdul Manaf. Dan antara kehebatan Uthman bin Affan, dia ni dilahirkan daripada golongan bangsawan di Makkah Al-Mukarramah setelah 6 tahun gajah. 6 tahun daripada Amul Fil dipanggil, tahun gajah. Maknanya dia dengan Nabi SAW berapa jarak umur? Jarak umur Nabi dan juga Uthman bin Affan ni jarak dia 6 tahun lah. Sebab Nabi lahir tahun gajah. Nabi SAW lahir pada tahun gajah, 6 tahun lepas daripada itu Uthman bin Affan. Sebab itu kalau lihat dari sudut maturity, dari sudut mature, dia panggil apa? Kematangan Uthman bin Affan itu, jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, dia sesuai. Kawan dia tu macam Sayyidina Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, ketokohan dia. Berbanding dengan yang lain-lain muda tu, antara sahabat-sahabat 10 yang muda-muda ni, 10 yang dijamin syurga ni, yang muda-muda siapa dia? Ali bin Abi Talib, dia muda. Jarak dia dengan Nabi SAW 30 tahun. Muda. Tapi dia bijak. Dia seorang yang bijak. Sehingga Nabi pun mengahwinkan anak Nabi Fatimah dengan Ali bin Abi Talib. Walaupun Ali bin Abi Talib ni bijak, boleh mengahwini Fatimah, bijak lagi Uthman bin Affan. Pasal dia mengahwini 2 orang anak Nabi SAW. Setelah dia perkahwinan yang pertama di zaman jahiliyah, dia kahwin 5 orang. 5 orang dia kahwin di zaman jahiliyah. Kemudian daripadanya, ketika Islamnya Uthman bin Affan, Nabi telah mengahwinkan yang pertama dengan anak Nabi, itulah Ruqayyah dapat anak namanya Abdullah. Setelah kahwin dengan Ruqayyah, mati Ruqayyah, baru Nabi kahwinkan pula dengan Ummi Kalthum. Anak Nabi. Anak Nabi, ingat ke anak Nabi nah? Kena ulang balik sikit lah. Kalau anak-anak kita di tadika tu, dia tahulah pra tadika. Anak Nabi ada apa? Dia akan ingat lagu yang kat sekolah tu.
Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalthum. Dia ada lagu tu kan. Dia senang nak ingat. Kadang-kadang kita pun nak ingat tu nyanyi balik oh. Dia baru ingat balik. Para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kelebihan Uthman bin Affan, dia mengahwini 2 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu antara gelaran yang besar kepada Uthman iaitulah Dzun Nurain. Dzun Nurain, memiliki 2 nur, 2 cahaya. Apa 2 cahaya tu? Satu kata ulama, kerana dia mengahwini 2 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Ada juga yang menafsirkan Uthman ini dia seorang ahli ibadah cukup hebat. Siangnya hebat dengan ibadah, malamnya pun hebat, sehingga digelarkan Dzun Nurain, memiliki 2 cahaya. Dia juga Quran di dada. Uthman bin Affan ini di antara pakar Al-Quran di kalangan sahabat yang dirujuk kehebatan Al-Quran. Selain daripada Ali bin Abi Talib, selain daripada Abdullah bin Mas'ud, kehebatan Al-Quran dia juga adalah Uthman ibn Affan. Dirujuk dari sudut Al-Qurannya. Quran ni di dada. 1 rakaah dia pernah diriwayatkan, 1 rakaat salat dia pada waktu malam, kadang-kadang khatam 1 Quran. Dia boleh khatam 1 Quran kan? Itulah kalau sekali buat 1 rakaat, bukan kata 1 Quran, 1 juzuk pun terketak-ketak oh. Tapi saya biasa tengok orang habis. Saya tak biasa buat lah, tapi biasa tengok orang buat, khususnya mereka yang nak habiskan sanad Al-Quran. Ini geng-geng Pakistan ya. Dia boleh, tapi dia khatam tu banyak rakaat lah. Dia semayang dan dia mengkhatamkan 30 juzuk Quran dalam salat dia ya. Selepas ni kot boleh kita buat datang ni kot no? Pakai tak mai kata panjang tu. Ni cerita dia solat malam. Mana qiyamul lail, solat subuh jangan duk buat macam tu. Syuruk pun tak ada. Syuruk pun pakai tak habis lagi. Itu maksudnya solat malam. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Uthman bin Affan. Kenapa Nabi mengahwinkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Uthman? Sudah tentunya seorang yang cukup tokoh. Daripada kalangan sahabat, dia tertonjol ketokohannya. Dan kita tahu dia mengahwini Ruqayyah dan Ummi Kalthum itu. Ruqayyah, Ummi Kalthum juga sebelumnya mereka mengahwini anak Abu Lahab. Maknanya anak Nabi ini dipinang, dikahwini oleh tokoh juga jahiliyah musyrikin Makkah, iaitu anak Abu Lahab. 2 orang anak Abu Lahab. Ruqayyah pun kahwin dengan anak Abu Lahab, seorang lagi pun kahwin, Ummu Kalthum pun kahwin dengan anak Abu Lahab. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang surah Al-Masad. Surah apa? Surah Al-Masad. Macam mana surah Al-Masad? Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab في جيدها حبل
masad. Surah Al-Masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Bukan Abu Lahab je yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hammalatul hatab. Siapa hammalatul hatab? Isteri Abu Lahab, Ummu Jamil. Bila dua-dua orang ni dengar ayat ni turun dan dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi baca ayat ni? Turun pada ayat kepada Nabi bila? Ketika Nabi berada di ketika Nabi berada di sisi Kaabah Al-Musyrifah. Ada riwayat mengatakan ketika Nabi naik di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ni dia dekat je dengan Kaabah. Kalau tuan-tuan ibu ayah pernah pergi ke Mekah, Kaabah tu, depan dengan Kaabah tu ada istana. Istana yang dululah kerabat-kerabat diraja ataupun jemputan dunia ni, VIP dunia ni, yang jadi tetamu Khadimul Haramain, ditempatkan dekat situ. Di atas bukit Jabal Abi Qubais. Ketika mana Nabi nak berdakwah, ajak menyeru kepada kalimah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ketika dihimpunkan semua pembesar-pembesar Quraisy termasuk penduduk Makkah, Abu Lahab pun pekat datang. Mereka pun pekat datang, pembesar lain pekat datang. Bila dengar Nabi menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajak kepada kalimah Allah, menyembah Allah yang esa, menjauhkan daripada segala yang syirik. Terus Abu Lahab kata apa? Tabbal laka ya Muhammad, alihadha jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah kerana ini kamu panggil kami datang ni? Kami tengah berseronok kat sana, hamai panggil sini. Cakap Abu Lahab. Kemudian Allah turunkan ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nabi bacakan. Kemudian dengar Ummu Jamil kata, ceraikan dua anak Muhammad tu. Ceraikan. Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Setelah daripada itu, isteri bila kena cerai ni terkejutlah. Dia ada suami dia. Kemudian Nabi terus selepas keislaman Uthman bin Affan terus mengahwinkan Ruqayyah dengan Uthman, kemudian diikuti setelah kematian Ruqayyah diikuti oleh Ummi Kalthum. Sebab itu dia digelar Zunnurain, dua cahaya. Kehebatan Uthman bin Affan. Sahabat lain tak dapat kelebihan itu macam Sayyidina Uthman. Dan kalau dilihat kelebihan Sayyidina Uthman dari aspek yang lain, ketokohan dia, kematangan dia. Sebab itu dalam banyak hal Nabi akan suruh Uthman ke depan dulu. Uthman bin Affan ke depan dulu. Ketika para sahabah yang baru masuk Islam di Mekah diseksa, Nabi kata, pergi ke Habsyah. Nabi cakap kat sebahagian sahabat, pergi ke Habsyah kerana di sana ada raja yang tidak menzalimi orang lain. Habsyah di mana tuan-tuan? Ethiopia. Ethiopia, di Somalia, di bahagian-bahagian sana, di Ethiopia. Pergi ke sana. Siapa yang Nabi hantar dulu? Uthman bin Affan. 15 daripada kalangan para sahabah, 10 daripadanya lelaki, 5 daripadanya wanita, diketuai oleh Uthman bin Affan. Diikuti juga Ja'far bin Abi Talib, diikuti juga oleh Abdurrahman bin Auf. Sebab apa Nabi hantar? Kalau tengok balik daripada 10 ini, semuanya kaya-kaya. Daripada kalangan sebelum Islamnya, mereka adalah kaya-kaya. Orang yang hebat, orang yang sangat berpengaruh. Sebab Nabi nak bagi mesej kepada Habsyah, kepada raja di sana. Dan Sayyidina Uthman ni, dia dah biasa berniaga, dia dah pergi merata tempat. Dia kenal raja-raja, dia kenal kerabat-kerabat di negara-negara yang penting. Sebab itu dihantar Uthman bin Affan. Tu kebijakan Nabi SAW. Sebab itu Sayyidina Uthman ni, dia hebat dari sudut diplomasi dia. Dia pergi kat sana, dia bagi tahu Ja'far bin Abi Talib termasuk Uthman bin Affan, bagi tahu kami daripada legasi, daripada utusan Muhammad bin Abdullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dapat duduk di Habsyah berapa tahun tuan-tuan? 3 tahun. Kan? 3 tahun. Hasil daripada diplomasi yang dibina oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu dia, Uthman. Ya, para hadirin. Itu saya nak kongsikan beberapa lagi ya, kelebihan Uthman bin Affan dari sudut diplomasi juga ya, di ke depan. Tadi kita cerita Habsyah. Kemudian dalam banyak hal ketika Nabi nak masuk hijrah pun Nabi hantar Uthman. Bila nak masuk ke Mekah semula, kan Nabi dah berhijrah, Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian nak masuk ke Mekah. Siapa yang halang? Orang musyrikin halang. Halang Nabi masuk ke Mekah ketika itu Nabi dah pakai ihram semua dah. Dah pakai ihram. Dihalang. Siapa yang Nabi hantar tolong deal supaya rombongan kita ni boleh masuk ke Mekah? Siapa Nabi hantar? Uthman bin Affan. Di kawasan Nabi hantar tu, Nabi disekat di Hudaybiyah, dia dihantar sehinggalah berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Hebatnya Sayyidina Uthman bin Affan, maka tak peliklah kenapa dia juga adalah daripada kalangan yang diberikan khabar gembira tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain, selain daripada saya nyatakan tadi diplomasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diplomasinya Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman juga terkenal sebagai seorang hartawan yang sangat besar. Walaupun dengan Islam, dia tetap jadi hartawan. Sebelum Islam, bangsawan hartawan. Setelah Islam, tetap hartawan dan dermawan. Sayyidina Uthman. Di antara kisah yang sangat popular, ini nyatakan Ahlus Sirah. Sayyidina Uthman ni, dia telah menginfakkan keseluruhan hidupnya, dia ni sangat kaya. Keseluruhan hidupnya, hampir sebahagian daripada hartanya, diinfakkan fi sabilillah. Sayyidina Uthman. Sebut saja apa untuk infak, untuk wakaf. Sayyidina Uthman lah orang yang paling cepat dan pantas. Bila Nabi sebut tentang kelebihan sedekah, semua sahabat kebanyakan dia akan tengok kat siapa? Yang kaya-kaya. Antaranya Sayyidina Uthman. Tengok kat Sayyidina Uthman. Pasal Sayyidina Uthman ni akan cepat. Nabi, antara galakan Nabi SAW supaya Madinah Al-Munawwarah dikuasai perniagaannya oleh orang Islam. Apa logistik yang Nabi suruh kuasai? Antaranya loji air. Dalam bahasa kita hari ni lah, loji air. Dulu telaga. Hari ni loji air lah. Mana yang loji-loji air ni orang Islam kena beli. Kan? Sebab itu kita tengok macam negara kita lah. Negeri kita ni alhamdulillah kebanyakan loji air dikuasai oleh pemilikannya oleh orang Islam lah. Sama ada kerajaan ataupun pemilikan persendirian. Kebanyakannya orang Islam. Itu bagus. Itu konsep Islam. Air. Nabi tengok biru rumah. Biru rumah, antara biru rumah ni maksudnya telaga rumah yang sangat popular, airnya sangat banyak. Juga tempatnya di Madinah. Jaraknya dengan Qiblatain, kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Al-Qiblatain tu lebih kurang 2 kilo saja. Tak sampai 2 kilo kot, 1 kilo lebih. Saya kalau masa di Madinah tu, kalau ada kawan-kawan kata nak tengok biru rumah, macam mana rupa biru rumah, kami pergi bawa lah. Dia dekat je dengan Masjid Qiblatain. Tapi sekarang ni dah dipagar. Pasal ada orang nak pergi mandi pula dalam tu. Nak mandi kat hotel je lah. Ni nak pergi mandi pula kat situ. Tapi kalau nak tengok, nak rasa air tu air rasa biasa lah. Paling agung punya air Zamzam. Jadi ada lagi biru rumah tu, airnya masih tak kering lagi sehingga ke hari ini. Nabi pada waktu itu melihat biru rumah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi dia charge tinggi. Siapa yang datang pergi ke biru rumah, telaga rumah, ambil air, dia charge tinggi. Harga Yahudi. Itu asal-usul harga Yahudi. Harga mahal. Kemudian Nabi kata, kalau siapa yang boleh, ni mafhum daripada hadis. Siapa daripada kalangan kamu yang boleh membeli
Bi'rul rumah itu balasannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pun tengok Sayyidina Osman lah. Tak ada orang lain orang tengok Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun kata, ya Rasulullah, aku deal. Mafhum Dia deal dengan Yahudi. Tapi orang Yahudi dia nak jual tak biru rumah tu? Dia tak jual. Ini perangai orang Yahudi, dia takkan. Dia dapat aset je, aset pemilikan, mereka tak jual sewenang-wenangnya. Sebab mereka tahu nilainya. Dan keuntungan dalam jangka yang panjang. Orang akan mesti nak air punya. Betul ya? Sebab itu kalau kita mengambil konsep itu, kita jaga aset kita. Kalau kita tahu aset kita ni aset yang penting, bukan senang-senang, wenang-wenang kita nak bagi kat orang. Jaga. Saudi tuan-tuan, sehingga ke hari ini, Arab Saudi, dari sudut pemilikan harta, mereka tak akan bagi pada selain daripada As-Saudiyun ataupun selain daripada lokal Saudi, dia tak akan bagi. Kalau orang lain nak ambil pun, ambil dalam bentuk pajakan, dia tak akan bagi tuih rata tu. Tak ada istilah freehold lah pada orang luar. Freehold untuk lokal Saudi ada, untuk orang luar tak ada. Sebab itu aset dia terjaga sehingga hari ini, kan? Kita tak tahu lah kot, tuan-tuan dan mati Allah. Orang Yahudi dia tak jual. Akhirnya kata Osman, dia deal, tak apa, kalau tak jual, hang nak sewa, aku sewa. Dibayar harga sewa. Selang-selang, kan? 2 hari untuk Sayyidina Uthman, 2 hari lagi untuk orang Yahudi. Selang-selang, 2. Setuju dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian bila dapat giliran Sayyidina Uthman, dia buat announcement pada penduduk Madinah. Dia kata, wahai penduduk Madinah, siapa nak ayak, mari hari aku. Aku bagi free of charge, FOC. Free of charge. Dia wakaf lillahi ta'ala untuk bahagian dia 2 hari. Orang pun pakatlah meluru pergi ambil ayak daripada telaga Bi'ru Rumah. Pakat ambil. Yang minum-minum, siap kata Sayyidina Osman kata, jangan takat minum je, bawa pergi balik. Kalau boleh bubuh dalam apa tu, baldi ke apa ke, bakui ke apa, bawa pergi balik. Simpan ayak tu di rumah. Boleh menampung 2 hari. Yang berikutnya, kata Sayyidina Osman, bila mari hari orang Yahudi tu, dia nak jual ayak dia, ada orang main tak? Tak ada lah, pasal ada orang dah pakat kaut dah hari Osman tu, siap simpan lagi, buat storage. Pada hari berikutnya, orang mari pula hari Osman. Mari hari orang Yahudi, orang tak main. Akhirnya orang Yahudi ni, dia kalah. Dia kata, bila aku deal dengan Osman ni, aku kalah. Dia kata, Osman ni bijak sungguh. Dan dia pun tawar kepada Sayyidina Osman. Dia kata, hang beli tu lah. Orang dah tak mari dah hari aku ni, hang beli tu. Dia beli dengan harga 2 kali ganda lebih besar daripada tawarannya. Sayyidina Osman beli tak, walaupun tinggi? Dia beli kerana janji Allah itu syurga. Nabi beri jaminan syurga. Dia tak melepaskan peluang itu. Itulah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia beli itu sehingga ke hari ini ayak tu duk mengalir lagi, membasahi kebun-kebun yang berada di sekitar kawasan dipanggil Hayyu Bani Sa'adah, nama kampung tu masih ada lagi. Saya sendiri menyaksikan. Orang yang pakat main kawasan tu, dia tengok, dia menyaksikan suburnya tanah kawasan tu. Walaupun Sayyidina Uthman dah tak ada, tapi pertanian, perladangan yang kita duk makan kurma tu, tuan-tuan bawa balik kurma daripada mana? Orang selalu kata nanti balik Mekah buat mai kurma dah. Kurma Mekah, dia kata. Bukan, Mekah tak ada kurma. Kurma yang duk ada ni di Madinah Al-Munawwarah. Yang kita makan ni hasil mahsul daripada perniagaan dan juga wakaf yang dilakukan oleh Uthman bin Affan. Hari ini dia dah tak ada. Itu pertanian. Saya tunjuk dekat jemaah saya lah yang pergi Madinah. Saya kata, bukan takat pertanian tanah Osman ni dihidup. Ayak dia ke semua telaga tu masih ada. Bangunan construction ni ada hari ni, construction di Madinah tu
Ada projek yang tertulis kat situ dimiliki oleh Uthman bin Affan. Ada. Kalau kita macam kita, projek ini dimiliki oleh apa-apa, ada kan? Daripada developer ke, daripada kerajaan ke, kan? Dia tulis kat tu, atas tu. Di Madinah, kalau projek yang berkaitan dengan Darul Khair, nama syarikat tu, Darul Khair. Dia tulis kat situ, Asy-Syari' yang menjalankan projek itu Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dia tulis tu. Saya tunjuk tu. Cuba baca tu, siapa dia? Dia punya developer. Uthman bin Affan. Semua orang pakat terkejut. Uthman dah tak ada dah. Memang dia tak ada. Tapi reta dia, legasi dia, khazanah harta dia masih berjalan sehingga pada hari ini. Nampak? Punya hebat tak hebat orang kaya. Seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan. Sebab itulah para hadirin rahmati Allah, kalau kita mengamati kisah Uthman ni, luar biasa. Banyak perkara yang sangat luar biasa. Dari mana datang luar biasa itu? Datang daripada dirinya yang menginfakkan jiwa dan raganya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Quran tak tinggal. Dengan Quran tak tinggal, duduk ada kat dada, dalam masa yang sama kerja-kerja ibadah ni masih berjalan. Dia sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam konteks kita ni, solat jangan kita tinggal, jamaah kita jangan tinggal, pengajian jangan tinggal. Dalam masa yang sama, bila kita keluar, kita jadi orang yang hebat. Hebat dalam sektor awamnya, hebat dalam sektor korporatnya, hebat dalam sektor apa saja yang kita duk buat. Dunia kita dapat insya-Allah, akhirat pun insya-Allah kita dapat. Dan jangan duk kata, ada sebahagian mentaliti masyarakat kita lah, sebahagian dia kata jangan jadi duk kaya lah, jangan jadi kaya. Pasal apa jangan jadi kaya? Takut nanti di akhirat nanti nak masuk syurga dalam keadaan merangkak. Tuan-tuan pernah dengar tu? Kan? Orang yang paling lambat masuk syurga Sayyidina Uthman. Oi, dia boleh tambah pula Sayyidina Uthman. Itu bukan hadis, itu hadis Melayu lah. Hadis Melayu dulu-dulu, hikayat Melayu dulu-dulu, bukan hadis Nabi SAW. Sayyidina Uthman bin Affan, orang yang cepat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Malah sudah pun dimaklumkan oleh Nabi dia ahli syurga. Allahu Akbar. Ada juga orang tanya semalam, saya sentuhkan juga. Takkan 10 ni je kot yang Nabi sebut? Yang lain tu macam mana? Mak-mak kita kat belakang, 10 ni semua laki, perempuan tak ada kan? 10 ni yang Nabi cerita dalam satu hadis. Ada banyak lagi hadis yang lain, Nabi sebut seorang-seorang, dia ni masuk syurga. Dia tak termasuk daripada 10. Abdullah bin Salam, Ukashah bin Mihsan, Khadijah bintu Khuwailid. Ada orang perempuan, bukan tak ada. Khadijah, Nabi sebut, dia sudah pun Allah siapkan di syurga nanti bibaitin. Allah sudah siapkan baginya rumah yang tidak ada padanya di rumah tu bising, kacau bilau. Dan di rumah tu dia tidak akan rasa penat. Pasal apa? Nabi nak cerita orang perempuan, mak-mak kita, duduk rumah letih tuan-tuan. Duduk rumah ni orang perempuan, bukan kata mak-mak kita, ajah-ajah kita, pah-pah kita, nenek kita ni. Khadijah pun letih. Khadijah ni usahawan. Di Mekah tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan di Safa dan Marwah di sebelah kanan tu, dia akan buat satu kompleks. Dia panggil business kompleks lah, commercial center. Khadijah bintu Khuwailid. Pasal apa? Nak mengenangkan Khadijah ni seorang usahawan yang cukup hebat. Dia kat luar pun letih, kat dalam rumah pun letih. Anak Nabi yang paling ramai daripada Khadijah bintu Khuwailid. Anak Nabi tu yang paling ramai daripada Khadijah bintu Khuwailid. Maknanya Khadijah di luar rumah pun dia letih, dalam rumah pun dia letih. Kemudian Nabi pun habaq kat Abu Muawiyah. Wahai Abu Muawiyah, ketahuilah kamu bahawa Khadijah itu Allah dah siapkan syurga bagi dia.
Rumahnya di syurga itu, dia tak letih, di luar pun dia tak letih, dalam rumah pun dia akan sentiasa berehat. Itu Khadijah. Jadi ibu-ibu jangan rasa keluh kesah. Kalau duduk rumah tu nak layan kerenah anak nak layan bukan kerenah anak, suami pun ada kerenah juga. Anak meragam, suami pun meragam juga. So layanan itu, sabar tu, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan syurga. Maknanya ada juga yang Allah kurniakan cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara spesifik bahawa fulan bin fulan daripada kalangan sahabat ataupun sahabiah, mereka ini adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ini kita ambil istifadah daripada hadis yang menyatakan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dikhabarkan berita gembira tentang syurga Allah. Jadi mudah-mudahannya ringkas daripada saya pada pagi ini ada kebaikan dan manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.